guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Alright, seperti mana yang diumumkan oleh Perdana Menteri bahwa beliau akan bermeeting dengan Elon Musk hari ini. Sahabat semua, kita telah mendengar ataupun perkembangan ya terhadap mesyuarat walaupun diadakan secara maya, sahabat-sahabat semua. Tidak seperti pemimpin ataupun mantan Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap yang hanya pandai ya membuat pengumuman tapi tidak ada pelaksanaan. Jadi saya mau berikan butiran ya apakah perkongsian di dalam meeting yang diadakan antara Elon Musk dan juga Kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, PM jumpa Elon Musk ya umum pembukaan ibu pejabat Tesla di Selangor. Wow, itu satu lagi berita yang menggempakan dan baik ya, yang juga adalah satu berita baik khususnya sahabat-sahabat semua. Jadi ini menunjukkan betapa seriusnya Elon Musk untuk melabur di dalam negara kita dan ibu pejabat yang dipilih untuk dibuka itu di negeri Selangor. Jadi tahniah kita ucapkan ya untuk negeri Selangor sekali lagi. Jadi kalau kita lihat ya perkembangan ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan bahwa pembukaan ibu pejabat kenderaan elektrik Tesla di Selangor tahun ini. Dia membuat pengumuman itu selepas mengadakan pertemuan secara maya bersama pemilik Tesla yang juga pengasas dan ketua pegawai eksekutif CEO SpaceX, Elon Musk. Turut hadir pada pertemuan itu adalah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Aziz serta Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Datuk Seri Anwar berkata, saya mengalung-alungkan minat dan keputusan pelaburan atau pelabur syarikat di Malaysia dan juga kesediaan Elon Musk untuk datang ke Malaysia. Katanya lagi, turut mengucap tahniah dan dorongan kerajaan atas pembukaan ibu pejabat, pusat servis dan pusat pengalaman jenama kenderaan elektrik Tesla milik Elon Musk di Selangor pada tahun ini, kata Anwar dalam satu kenyataan hari ini. Serikat Perekah dan Pengilang Kenderaan Elektrik yang beribu pejabat di Austin, Texas, Amerika Serikat dijangka membuat penampilan sulung rasminya di Malaysia dengan pelancaran pada Julai ini. Selain kenderaan elektrik, Tesla juga menceburi bidang kecerdasan buatan AI dan juga tenaga bersih. Sementara itu, Anwar berkata Malaysia yang juga terus memperkasakan komitmen dalam soal pelepasan karbon sifar bersih atau net zero emissions pada tahun 2050. Dia berkata, negara mempunyai pelan dan ekosistem komprehensif serta sumber yang berdaya saing dalam menyokong industri tenaga bersih termasuk mobility elektrik. Kami turut berbincang mengenai penyertaan syarikat SpaceX dalam perkhidmatan Starlink yang dapat menyumbang kepada capaian internet yang lebih laju dan meluas terutamanya di kawasan pedalaman yang hanya memerlukan infrastruktur fizikal dan tanah yang minima bagi meningkatkan rangkaian internet global. Inisiatif ini akan meningkatkan keupayaan dan kesejahteraan rakyat terutamanya dari aspek pendidikan dan potensi teknologi pertanian serta penjanaan pendapatan, katanya. Terbaik itu dia sahabat semua, bahwa apa yang telah diumumkan oleh Datuk Seri Anwar telah pun berjalan ya apabila walaupun ya mereka mengadakan pertemuan secara maya, tetapi ia telah disahkan bahwa Tesla, yaitu Elon Musk sendiri telah pun mengesahkan bahwa mereka akan membuka pusat center, pusat servis yang akan dibina ya di negeri Selangor. Jadi kita ucapkan tahniah kepada negara Malaysia dan juga Perdana Menteri dan juga setiap yang terlibat kerana ini memberikan potensi ya seperti peluang pekerjaan, meningkatkan sumber pendapatan negara dan sebagainya. Jadi inilah usaha yang dijalankan oleh Perdana Menteri membawa pelabur asing. Kerana apa? Kerana mereka yakin dengan pentadbiran, kerana yakin dengan kestabilan politik yang ada di dalam negara kita. Walaupun ya politik kita dikejutkan dengan berbagai serangan daripada pihak pembangkang ya yang menyerang peribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini mereka menyerang tentang kediaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, kononnya dimiliki oleh orang lain yang berbangsa Cina, tapi sebenarnya rumah itu dipajak untuk tempoh 10 tahun dan Datuk Seri
ya membayar selama 10 tahun kepada individu itu. Jadi satu lagi yang menjadi serangan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah berkaitan dengan kereta Jaguar. Dana yayasan tak digunakan untuk Jaguar yang dipinjamkan pada Anwar. Itu antara kenyataan daripada setiausaha politik Perdana Menteri kita. Jadi kita dapat nampak jelas sahabat semua keterdesakan, bukan kehilangan lah, tanpa isu yang mereka mainkan. Kini mereka mula menyerang pribadi. Mereka mula menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita dengan pelbagai isu, pelbagai alasan yang semua yang diserang itu pun sudah dijawab dengan secara terbuka oleh peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim maupun setiausaha politik. Jadi saya mau memberikan membaca pencerahan daripada setiausaha politik berkaitan dengan Jaguar. Jaguar ini. Jadi Yayasan Aman tidak membelanjakan sebarang wang untuk Jaguar XJ yang pernah digunakan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Setiausaha politik Anwar, Ahmad Farhan Fauzi berkata, kenderaan berusia 13 tahun itu adalah sumbangan kepada yayasan itu oleh seorang simpatisan dan penyokong gerakan reformasi pada tahun 2020. Kereta itu digunakan oleh Anwar semasa beliau tidak menjawat apa-apa jawatan di dalam pentadbiran kerajaan. Walaupun didaftarkan di atas nama Yayasan Aman, kos penyelenggaraan kereta tersebut berserta insurans dan cukai jalan adalah ditanggung sendiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menggunakan duit peribadi beliau dan tiada langsung dari dana Yayasan Aman digunakan untuk kenderaan tersebut, kata Ahmad Farhan menerusi satu kenyataan hari ini. Yayasan Aman adalah sebuah pertubuhan bukan berteraskan keuntungan yang komited untuk membantu masyarakat yang kurang bernasib baik yang terpinggir di kawasan bandar dan luar bandar. Jadi Yayasan Aman ini sebenarnya ditubuhkan oleh Datuk Seri Anwar pada tahun 1983 ketika dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan setahun selepas dia dipilih sebagai Wakil Rakyat. Ahmad Farhan turut menjelaskan bahawa kereta jenis BMW 7 Series yang sebelum ini digunakan Anwar juga dipinjam oleh seorang ahli perniagaan Bumi Putra. Ia adalah pinjaman Insan, seorang ahli perniagaan Bumi Putra yang digunakan untuk kempen pilihan raya pada PRU 15 pada tahun 2020 semata-mata, dan kenderaan tersebut telah dipulangkan kepada ahli perniagaan tersebut sejurus selepas Anwar menerima kereta rasmi kerajaan, katanya. Semalam Ahmad Farhan membuat laporan polis terhadap anggota Bersatu Badrul Hisham yang juga dikenali sebagai Cikgu Bat, bekas Ketua Penerangan Bersatuan Saiful Wanjan, dan juga penulis blog Reggie JC berhubung dakwaan mengenai rumah, kenderaan dan juga harta benda Anwar. Badrul Hisham yang lebih dikenal sebagai Cikgu Bat mendakwa rumah di Sungai Long yang didiami Anwar adalah milik toke Cina yang penuh misteri dan mahu SPRM menjalankan siasatan. Peguam Anwar pula SN Sangkar Nair yang tampil menjelaskan bahawa Perdana Menteri menandatangani perjanjian pajakan selama 10 tahun untuk mendiami rumah berkenaan. Katanya, perjanjian tersebut ditandatangani pada tahun 2020. Dalam laporan polisnya semalam, Ahmad Farhan menggesa polis menggunakan Seksyen 500 Kanun Keseksaan terhadap ketiga-tiga mereka kerana melakukan fitnah jenayah. Namun laporan polis itu mendapat kritikan daripada Timbalan Biro Perundangan dan Perlembagaan Bersatu Sasalina Abdul Latif yang mendakwa Anwar sepatutnya memfailkan saman fitnah bagi mempertahankan dirinya bukan melibatkan polis dalam perkara itu. Itu antara kenyataan Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar ini adalah mengikut hikmah nasihat daripada peguam beliau supaya tidak melakukan laporan jenayah. Sebab kita percaya apa yang mereka lakukan dengan membuat laporan kepada SPRM dan tindakan mereka ini sebenarnya adalah tidak mempunyai bukti. Dan apabila mereka tidak mempunyai bukti dan keterangan ataupun laporan yang mereka lakukan itu adalah satu kesalahan jenayah. Membuat satu laporan jenayah, laporan palsu adalah satu jenayah yang amat serius. Jadi ini kerana itulah Datuk Seri dan juga peguamnya mengambil tindakan untuk membuat laporan polis dan juga laporan itu berkaitan juga sebagai saman fitnah saman melibatkan fitnah jenayah. Ini bukan saman fitnah tapi ini adalah fitnah jenayah.
Jadi kalau mereka didapati bersalah, mereka akan dimasukkan ke penjara dan sebagainya. Nah, itu adalah satu keputusan yang saya percaya bukan saja penyokong kepada Datuk Seri, tapi seluruh rakyat ya percaya bahwa ini adalah satu tindakan yang tepat ya untuk membuat fitnah laporan polisi ini dikatakan sebagai fitnah jenayah terhadap 3 individu yang tidak bertanggung jawab ini. Kerana apa? Ya, tujuan mereka adalah untuk memburukkan nama baik Perdana Menteri kita. Jadi sewajarlah ya mereka menerima imbalan yang serius daripada apa yang telah mereka lakukan. Itu pandangan saya. Jadi bagaimana pula dengan Anda sahabat-sahabat di luar sana? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay, dan juga geng sapu bersih, termasuk juga geng takut Anwar. Jadi apabila mereka memberikan komen ini penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Mungkin sahabat-sahabat semua nampak saya agak perlahan, kerana apa? Tekak kurang sehat ya, ada kahak. Jadi sampai di sini saja, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.